Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala darbihim wa iqtafa atharihim min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'd. Selamat pagi semua orang yang menonton kita. Selamat pagi semua kawan-kawan. Salam bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan bikum dalam program kita Hudal Quran khas untuk bulan Ramadan setiap juzuk 18. Juzuk 18 yang ada 3 surah. Surah Al-Mu'minun dan surah An-Nur dan surah Al-Furqan. Suku surah Al-Furqan. Ini juzuk 18. Semalam nuzul Al-Quran. Lihat macam mana umat Islam gembira faham kenapa nuzul Al-Quran Al-Karim. Lihat macam mana mereka yang umat Islam ambil cuti dan macam hari raya. Bila cahaya Al-Quran atau setiap hari. Bila? Ini satu soal. Nak letak satu soal dalam akal semua umat Islam. Bila hidayat Al-Quran masuk dalam hati kita. Kalau hidayat Al-Quran atau cahaya Al-Quran masuk dalam hati kita, kita hidup bersama Al-Quran Al-Karim. Kita hidup bersama Al-Quran Al-Karim. Hari ini surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, sifat orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala lepas dah siap mencipta syurga, bagi izin syurga, wahai syurga, cakap, takallami. Apa syurga cakap? Tahu jawab apa? Kitab, ramai orang tak tahu apa cakap syurga. Kata qad aflahal mu'minun. Awal ayah di dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Aflaha. Apa maksud aflaha? Kita dengar setiap hari 5 kali waktu azan. Hayya alal falah. Al-falah. Orang yang buat amal atau yang cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya alal falah. Qad aflahal mu'minun. Al-mu'minun, siapa mu'min? Mu'min ada syarat, mu'min ada sifat, mu'min ada alamah. Kita nak macam mereka. Ada di dalam surah Al-Mu'minun juga 8 sifat. Rasa kalau 8 sifat ini ada dalam kamu, maksud kamu ahli syurga. Kamu ahli syurga. Kamu orang mukmin. Syarat yang nombor 1, ayah nombor 2 di dalam surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyu' dalam salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini satu syarat orang mukmin. Ada khusyu' dalam salat. Bukan dia salah mahu dah habis, atau rukuk dan sujud tak tahu baca surah Al-Fatihah, atau tak tahu ada tamakninah, atau tak. Ini bukan khusyuk. Ini bukan khusyuk. Khusyuk tahu apa yang kamu baca, tahu ada tamakninah, tahu apa baca waktu duduk, tahu semua yang sifat khusyuk ada di dalam salah. Ini ahlu al-iman. Ini satu syarat. Ada tak? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Syarat yang nombor 2. Syarat yang nombor 2, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Macam mana? Al-lagw dalam kamus bahasa Arab, al-lagw yang cakap banyak. Yang cakap banyak, maksud ini al-lagw. Ulama tafsir kata, tetapi maksud ini ya al-lagw yang cakap yang tak ada manfaat di dalam dunia dan akhirat.
yang ada di dalam dunia dan akhirah. Sebab mustahil, tak ada orang tak syakab. Mustahil. Kita rasa macam mana waktu kita kerja, waktu kita jumpa, waktu kita buat kelas, waktu kita dalam rumah, semua waktu kita cakap. Kalau jumpa orang, malas suka cakap. Ini lagu. Ini lagu. Tetapi macam mana kita nak dapat pahala kalau kita cakap? Majlis ilmu itu ada manfaat untuk hari akhirah. Cari rezeki, oh ini ada manfaat untuk dunia dan akhirah. Kita nak cakap, kalau nak tanya apa hukum salat, apa hukum puasa, apa hukum fidyah, apa masalah, ini juga ada manfaat. Tetapi yang cakap yang tak ada manfaat di dalam dunia dan akhirah. Rasa syarat dua ini ada tak? Kalau ada, macam mana kita tukar yang ada manfaat di dalam dunia dan akhirah? Ini syarat yang nombor dua. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Syarat atau rukun Islam yang nombor tiga, az-zakah. Ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hak orang manusia, bukan hak orang kaya, bukan hak orang dunia. Tak, ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Maksud, bila keluar zakah, ada ridha, tak rasa dalam hati macam ada sedikit yang tamak atau ada sedikit yang bahaya, tak. Dia bila keluar zakah ada ridha, maksud ini ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dah gembira sebab tahun ini dah keluar zakah. Lihat macam mana sifat orang mukmin. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Tak ada orang yang bagi tahu, kenapa tak keluar zakah? Kenapa tahun ini tak keluar zakah? Kamu ada tamak, kamu tak. Dia keluar sendiri. Ada ridha apa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Ini syarat yang nombor tiga. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Tak buat dosa, tak buat fahisyah, tak buat maksiyah. Illa ala azwajihim. Ini hak suami dan isteri. Hak suami dan isteri. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Ayat yang nombor 8 ini satu ta'ammulat. Satu ta'ammulat yang kita nak faham hikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ. Amanah. Amanah satu lafaz dalam bahasa Arab. Ini amanah. Tetapi apa maksud amanatihim? Maksud jam'. Banyak amanah. Macam mana kita nak tahu amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala beri kita? Amanah ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat Allah subhanahu wa ta'ala as-salah amanah. Puasa amanah. Az-zakah amanah. Semua ibadah yang kita buat untuk Allah subhanahu wa ta'ala ini amanah. Juga ada amanah untuk suami dan isteri. Macam mana tarbiyah anak-anak? Amanah. Ada hak anak-anak. Macam mana ikhlas waktu kita kerja atau benar kalau kita cakap. Ini amanah. Maksud semua muamalah, akhlak, agama atas nama Muslim, amanah. Kenapa tak buat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhlak Islam yang baik, menghormati, sabar kalau ada apa-apa. Ini akhlak, juga ini amanah. Wa amanatihim. Ini sifat orang mukmin yang awal ayat surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Maksud dah sampai falah, dah sampai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau syarat-syarat ini ada. Kalau syarat-syarat ini ada. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Wa ahdihim ra'un. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Salawat atas Nabi SAW. Salawat fard, wajib. Salat subuh, salat zuhur, salat maghrib, salat asar, salat isya. Ini
yang sifat orang-orang yang beriman. Ta'ammul yang nombor 2. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lepas ayat nombor 1 kata berfirman alladzina hum ala salatihim atau alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-khusyu', kalau ada khusyu' dalam as-salah, semua amal yang kita buat baik. Macam mana? Tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, hari qiyamah orang muslim awal ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Awal muhasabah hari qiyamah kita depan Allah Subhanahu wa taala as-salah. Kalau as-salah betul, semua amal betul. Kalau as-salah tak baik atau tak sah, semua amal tak sah. Asas agama Islam as-salah. Asas amal atau berbeza orang Muslim dan orang kafir as-salah. Ini ibadah setiap hari kita jumpa Allah Subhanahu wa taala, cakap bersama Allah Subhanahu wa taala, zikir bersama Allah Subhanahu wa taala, tawajjuh qiblah yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Semua ahkam atau semua amal yang ada di dalam al-Islam ikut as-salah. Ikut as-salah. Kalau as-salah sah, maksud semua amal sah. Kalau as-salah ada masalah, maksud semua amal ada masalah. Inilah yang syarat orang mukmin khusyu' dalam salah. Khusyu' dalam salah. Alladzina hum fi salatihim. Fi maksud dalam. Fi salatihim khashi'un. Fi salatihim khashi'un. Yang lain, yang amal lain, ikut as-salah. Ikut khusyu' kamu dalam as-salah. Berapa rasa ada khusyuk? 20%, 30%, 50%, 100%? Itu khusus orang Muslim waktu dia takbiratul ihram Allahu Akbar. Kalau dia fikir Allah lagi besar sangat di dunia, Allah lagi besar kalau dia nak buat dosa, Allah lagi besar sangat. Maksud menghormati Allah Subhanahu wa taala ada dalam hati. Takut kalau dia tak khusyuk, takut kalau dia kurang sedikit khusyuk, takut kalau dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia takbiratul ihram lagi Allah besar sangat. Allah besar sangat. Kenapa nama ini takbiratul ihram? Maksud sebelum yang kita buat sebelum takbiratul ihram halal, tapi lepas kita baca takbiratul ihram waktu salah, kita tak boleh buat yang halal. Macam mana? Kita tak boleh makan, kita tak boleh minum, kita tak boleh cakap banyak, kita tak boleh ketawa, kita tak boleh buat yang salah. Ini lepas takbiratul ihram. Sebab apa? Kita nak dapat pahala. Orang mukmin yang maqam tinggi, dia mahu apa? Dia mahu syahaya, dia mahu khusyuk dalam salah. Kita fokus ada sifat ini dalam hati kita atau tidak? Itu semua orang Muslim rasa macam mana? Ada khusyuk tak? Sebab ini syarat orang mukmin yang masuk syurga. Ulaika humul warithun. Ayat yang nombor 10 di dalam surah Al-Mu'minun. Ulaika humul warithun. Warith. Kita dengar warith bila ayah meninggal atau ibu meninggal atau abang meninggal tetapi ada harta banyak. Macam mana kita nak dapat warith? Macam mana kita nak dapat banyak? Kita nak dapat banyak, 2 rumah, berapa kereta, berapa syarikah. Sebab kaya. Sebab kaya. Yang dekat dia, mimalah dia ambil banyak. Ambil saham yang banyak. Tetapi saham di dunia. Saham akhirah, ulaika humul warithun. Kalau sifat ini ada dalam orang mukmin, maksud ini yang masuk di dalam syurga. Yang warith syurga. Yang Allah Subhanahu wa taala beri syurga. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus. Al-firdaus maqam yang tinggi di dalam syurga. Maqam yang tinggi di dalam syurga. Maqam yang tinggi al-wasilah, lepas al-wasilah al-firdaus.
Al-Firdaus, maqam yang nombor 2 di dalam syurga. Ini bunyi orang mukmin yang ada syarat-syarat awal surah Al-Mu'minun dan ada lagi syarat-syarat di dalam surah Al-Ma'arij juzuk 29 sifat-sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin. Okey, ini yang ada di dalam surah Al-Mu'minun. Juga ada di dalam surah An-Nur ayat 36. Di dalam surah An-Nur ayat 36. Jom kita buka dalam surah An-Nur, ada satu ta'ammul. Macam mana faham hikmat Allah Subhanahu wa taala. Hujung ayat 35, Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Dua ayat di dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ada cerita Sayyidatuna Bara'at Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bila orang kafir qadhaf Sayyidatuna Aisyah, dia buat dosa sebab mereka tak tahu macam mana Allah Subhanahu wa taala ujian alu baiti an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Itu hikmat Allah Subhanahu wa taala dan turun 40 ayat di dalam surah atau An-Nur. Hukum hudud atau jinayah az-zina yang buat fahisyah macam mana hukum dia di dalam syariah Islam. Apa syarat kalau orang kahwin, apa syarat kalau orang belum kahwin. Ini ada di dalam surah An-Nur. Had atau qisas di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat yang 36 ada rumah yang atas bumi atau yang di dunia. Allah Subhanahu wa taala dalam rumah ini keluarga yang salih, keluarga yang salihah. Suami dan isteri dan anak-anak dan ayah dan ibu dan abang dan adik, keluarga salihah. Tetapi syarat keluarga salihah, alamat atau tanda agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Yang Allah pilih macam mana? Fi buyutin adzina Allah. Allah bagi izin untuk mereka buat amal yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Fi buyutin adzina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismu. Turfa', angkat semua amal yang baik. Sebab amal ini syari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amal ini ikhlas ki Allah Subhanahu wa taala. Amal ini baik atas dunia dan bila mereka atau masyarakat lihat amal ini nak ikut, suka amal ini. Wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha, tasbih dan zikir bil ghuduwi wal asal. Bil ghudu lepas salat subuh dan sebelum maghrib. Bil ghuduwi wal asal lepas salat subuh dan sebelum maghrib. Ini waktu yang kita baca ma'thurat. Kita baca ma'thurat sebab waktu ini mahal. Waktu malaikah malam dah naik atas langit sebab pagi. Ini waktu yang mahal. Bila malaikat naik atas langit, boleh angkat amal kita. Mungkin kita baca ma'thurat, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Ratibul Nawawi. Banyak zikir atau banyak ma'thurat yang ada di dalam syariah Allah Subhanahu wa taala. Atau yang baca Quran, atau yang buat kelas ilmu, atau yang baca zikir, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Ini satu alamat Allah bagi izin dalam rumah ini boleh buat macam itu. Dan suami dan isteri macam tolong menolong bila orang nak
baca zikir atau salawat atas Nabi, atau macam mana panggil anak-anak, jom kita dengar tasbih, jom kita salawat atas Nabi SAW 1,000 kali. Macam itu Allah subhanahu wa ta'ala beri satu sifat. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijal. Bila kita dengar dalam bahasa Arab, rijal, orang yang kuat, orang yang baik, orang yang pandai, orang yang benar. Bila kita faham dalam ayat ini, maksud semua orang yang ada iman kuat, yang benar ki Allah subhanahu wa ta'ala, yang ikhlas ki Allah subhanahu wa ta'ala, yang takut kalau dia buat salah depan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mahu benar dan kuat. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Bukan kalau lihat kawasan dia atau kawasan dunia, berapa orang yang bisnes, berapa orang yang kaya, dia tak lihat ke dunia, tetapi dia lihat apa yang dia buat amal syari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tak dia tamak dalam hati, tak dia tamak dalam hati. Yang ada dalam hati takut Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia masuk di dalam syurga, tak masuk di dalam syurga. Ini sifat orang mukmin yang ada awal surah Al-Mu'minun. Yang ada awal surah Al-Mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bila waktu salah dalam rumah, panggil anak-anak, jom kita salat jamaah, buka sajadah, salat. Dah kadang-kadang budak nak belajar macam mana salat, tetapi ini satu alamah dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala bagi izin. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a. Turfa', angkat semua amal. Semua amal baik. Sebab amal ini ikhlas. Semua amal yang kita buat. Semua amal yang kita buat. Siapa yang mahu rumah dia, Allah subhanahu wa ta'ala bagi izin, boleh buat amal yang Allah subhanahu wa ta'ala ridha di dalam rumah. Itulah dalam satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira lisyaitan. Jangan beri atau beri rumah kamu macam kubur syaitan. Tak ada zikir, tak ada salat, tak ada tasbih, tak ada salawat atas Nabi SAW, tak ada majlis ilmu atau baca yasin. Kadang-kadang jin masuk. Kadang-kadang jin masuk. Bila jin atau syaitan masuk dalam rumah, buat masalah. Suami dan isteri, anak-anak. Itu sebab masalah. Tetapi bila kita buat rumah kita macam masjid, macam surau, waktu salah, kita salah, waktu tasbih, kita tasbih, ada makturat, ada dalam 40 hari kita baca surah Al-Baqarah, berjamaah atau sendiri. Sebab apa? Tak mahu syaitan masuk dalam rumah. Ini silah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beri kita. Tetapi kalau kita jauh dari sunnah Nabi SAW dan jauh daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maksud syaitan masuk terus dalam rumah, buat masalah. Nanti ada cerai, nanti anak ini tak saleh, nanti ini rosak, nanti ini masalah, sampai kita tutup rumah. Lepas tu bagaimana? Dah, rumah ini dah ada jin. Dalam rumah ini ada jin. Sebab apa ada jin? Sebab keluarga dulu dia tak ikut syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dah kubur jin, kubur syaitan. La taj'alu buyutakum maqabira lisyaitan. Itulah sunnat Nabi SAW. Sebelum dia nak keluar masjid, memanglah buat 2 rakaat dalam rumah. Bila dia masuk di dalam rumah, buat 2 rakaat dalam rumah. Itu yang kita mahu rumah Islam atau orang Muslim, rumah yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi izin semua amal yang angkat, semua amal yang baik, semua amal yang Allah pilih. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka yang buat sifat ini, yang ikut syariat Allah subhanahu wa ta'ala, takut kalau Allah subhanahu wa ta'ala marah. Takut kalau Allah subhanahu wa ta'ala masuk mereka dalam neraka. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Okey, ini 2 ayat yang ada di dalam surah An-Nur. Yang al-lafta yang nombor 3 di dalam surah Al-Furqan.
ayat 20. Di dalam surah Al-Furqan ayat 20. Kita rasa semua Nabi dan Rasul Allah ujian yang susah sangat. Kalau ujian orang tak Nabi tak Rasul, mungkin dia tak sabar. Mungkin dia tak sabar. Sampai mereka dah lihat Nabi atau Rasul, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua Nabi dan Rasul, mereka yang dekat dia tak lihat mukjizat Allah Subhanahu wa taala dalam nabi yang Allah hantar. Tak lihat. Itu ujian. Sebab kalau dia lihat mukjizat Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia ikut nabi atau ikut rasul. Sampai mereka dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran dan ajar mereka macam mana buat ibadah dalam Islam, mereka tak lihat, kata ini bukan Nabi, mengingkar Nabi sallallahu alaihi wasallam walau mereka lihat dalam mata. Sampai hujjah, mereka kata apa? Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka kata ini Nabi makan macam kita makan dan dia pergi pasar dan dia beli makan macam itu. Mereka dalam akal mereka Allah Subhanahu wa taala mahu nabi atau rasul turun satu malaika untuk dakwah umat Islam, untuk dakwah manusia. Itu akal mereka. Maksud mereka tak ridha yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Sampai Allah Subhanahu wa taala turun satu ayat 20 di dalam surah Al-Furqan, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Fitnah. Al-anbiya ashaddu bala'an fal amthal thumma al-amthal. Allah beri hijab sampai mereka tak lihat mukjizat Allah Subhanahu wa taala dalam muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak lihat hikmat Allah Subhanahu wa taala pilih dalam manusia berapa nabi dan rasul untuk dakwah Islam, untuk panggil mereka ikut syariat yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Dan ujian mereka marah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia keluar ki At-Taif. Lihat macam mana anak-anak ahli At-Taif rajam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sabar. Dia doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, beri hidayah kaum saya sebab mereka tak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka tak lihat, dah tutup hijab, hati mereka keras. Tetapi ini semua ujian untuk Allah, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam satu riwayat al-anbiya asyaddu bala. Ini yang susah. Ini musibah yang bahaya. Macam mana kita kalau kita rasa orang keluar kita dalam kampung kita, jangan duduk sini, jangan buat dakwah sini, jangan tidur dalam ini, jangan makan dalam kampung ini. Sebab apa? Sebab saya dakwah untuk Allah Subhanahu wa taala. Macam mana rasa dalam hati kita? Susah, ujian. Tetapi kita kadang-kadang kita nak pukul mereka, kadang-kadang kita nak marah sama mereka, tetapi macam mana jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Lagi tambah syari hidayah sampai malaikah kata sadaqa man sammaka ar-raufur rahim. Inilah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau sifat rahmah ini ada dalam hati semua orang muslim, semua orang muslim, sebab kamu qudwah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak ambil rahmah ini? Bila kita rasa yang salah, kita rasa yang dosa, kita rasa yang buat masalah, kita ada rahmah bila kita dakwah. Bila kita dakwah, sebab kita panggil orang untuk Allah Subhanahu wa taala, buat ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kita tahu hidayah bunya Allah, bukan hidayah bunya Nabi atau Rasul atau orang alim atau ustaz atau ustazah, tak. Hidayah bunya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhlak dan muamalah dan rahmah kita ambil ini qudwah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang cari ridha Allah Subhanahu wa taala dan cari ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia buat amal untuk akhirah, bukan untuk dunia. Bukan macam orang kafir yang depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tak lihat syahaya atau mukjizat Allah Subhanahu wa taala dalam badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran. Inilah yang masalah bahaya di dunia dan akhirah. Tetapi kita nak sabar kalau ada ujian, macam qudwah kita sabar. Sebab syarat al-iman sabar. Macam mana? Al-anbiya asyaddu bala'an fal-amthal. Yang baik banyak awliya, banyak salihin. Allah ujian. Allah ujian di dunia. Sebab hari akhirah tak ada ujian. Hari akhirah masuk di dalam syurga. Masuk di dalam syurga. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-jannah. Wa as'al Allah subhanahu wa ta'ala أن يتقبل منا الصيام والقيام وجميع الأعمال إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, insyaAllah kita berhenti dalam awal juzuk 19 esok insyaAllah bersama Ustazah Nurul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.